Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini hari Isnin. Bagi rakan-rakan di beberapa negeri, hari ini adalah hari yang pertama kita bekerja untuk minggu ni. Tetapi bagi beberapa negeri yang lain, rakan-rakan kita di Johor, terutamanya di utara, hari Ahad semalam merupakan hari pertama untuk bekerja dalam minggu ni lah. Hari pertama bekerja, hari bekerja yang pertama untuk minggu ini. Jadi apapun keadaan kita tuan dan puan, saya seperti biasa tuan dan puan, kita sentiasa orang kata sama-sama saling mendoakan di antara satu sama lain kerana ini adalah perkara yang paling kecil yang paling ringkas yang kita boleh buat untuk orang lain. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak memberi bantuan ataupun sokongan yang lebih besar ataupun lebih bermakna, tetapi insyaAllah dengan kata-kata baik, dengan doa-doa baik yang kita selalu sebut, insyaAllah dia akan menjadi satu orang kata perkara yang baik juga sampai kepada rakan-rakan kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, Alhamdulillah hari ini saya ambil satu lagi topik perbincangan, dan perbincangan ini biasanya yang saya bawa dalam FB Live ini adalah satu perbincangan yang berbentuk santai, walaupun kadang-kadang kandungannya mungkin berbentuk serius lah. Kadang-kadang ada beberapa topik yang berbentuk serius tentang pengurusan kewangan ataupun tentang pengurusan bab-bab persyarikatan dan seumpama dengannya. Tapi pagi ini saya mengambil pendekatan satu lagi, bahagian di mana tentang menetapkan sasaran pencapaian dalam aktiviti perniagaan yang kita jalankan. Jadi tak kira lah sama ada kita kata perniagaan kita itu baru kita mulakan, atau perniagaan kita itu dah lama, ataupun kita kata kita ada banyak jenis aktiviti perniagaan yang kita buat. Jadi apa-apa pun senarionya tuan dan puan, ada perkara-perkara yang kita boleh aplikasikan, konsep ataupun orang kita sebut sebagai cara kerja ataupun framework yang kita boleh apply dalam setiap daripada apa yang kita lakukan. Jadi kesesuaian itu ataupun kita kata customization itu yang kita kena dapatkan, Jadi untuk itu tuan dan puan, bagaimana kalau kita kata nak menetapkan sasaran pencapaian untuk perkara-perkara ataupun aktiviti perniagaan yang kita jalankan. Jadi dia bergantung kepada jenis dan juga fasa serta serta status ataupun senario bisnes kita itu. Jadi kita boleh mula satu-satulah. Contoh katalah kita ini merupakan kita menjalankan perniagaan secara kita daftarkan bisnes kita dengan lesen enterprise katalah. Maksudnya kita masih lagi menjalankan bisnes kita itu secara solo. Jadi kadang-kadang tuan dan puan ada yang mendaftarkan dengan syarikat senyam berhad, single person company, maksudnya masih menjalankan perniagaan secara solo walaupun dengan syarikat senyam berhad. Jadi kita lihat dulu yang begitu. Katalah tuan dan puan, kita menjalankan perniagaan itu masih dengan keadaan secara solo. Jadi bagaimana kita nak menetapkan sasaran pencapaian kita itu? Jadi itulah keperluan. Ada beberapa posting yang sentiasa saya upkan tentang keperluan untuk merancang, keperluan untuk menyediakan financial forecast. Maksudnya kita sasarkan untuk 12 bulan ke hadapan tu macam mana sale kita tu, macam mana aktiviti orang kata pergerakan keuangan itu daripada revenue-nya sampailah kepada cost of sale-nya, sampailah kepada expenses-nya kita rancang. Jadi untuk peringkat macam solopreneur, item-itemnya akan lebih sedikit lah, maksudnya kurang, item-itemnya sedikit sahaja berbanding sekiranya tuan dan puan memang ada sebuah syarikat. Jadi katalah kalau tuan dan puan memang ada sebuah syarikat, contoh dengan pekerja, walaupun tuan dan puan daftar dengan business enterprise sekalipun, kalau tuan dan puan dah ada satu tim pekerja, sama ada full time ke part time ke freelance ke, dia frameworknya masih sama sebenarnya. Jadi katalah kalau tuan dan puan kata nak letakkan sasaran pencapaian dalam perniagaan itu, kita ada beberapa kategori. Jadi kalau kita kata kita menjalankannya secara solopreneur pun, kita kena ada satu kategori yang kita sebut sebagai key result area. Bahagian mana yang kita nak letakkan sebagai bahagian yang kita nak monitor pencapaian kita tadi. Jadi biasanya antara yang pertama mesti kita ada marketing, sale. Dalam apa orang cakap, semua bisnes dia kena ada aktiviti-aktiviti inilah. Kecuali kalau tuan dan puan memang jalankan satu perniagaan yang hanya untuk satu keadaan saja, maksudnya tak perlukan tambahan sale, tak perlukan tambahan customer, itu lain. Tetapi ini secara realistiknya, setiap kali kita menjalankan perniagaan, kita perlu ada pembelian pelanggan yang berulang, kita perlu ada penambahan pelanggan baru dari masa ke semasa. Jadi perkara-perkara tu wujud dalam pengurusan perniagaan kita, tak kiralah sama ada solo ataupun berkumpulan ataupun kita kata enterprise ataupun bersyarikat PLT atau senyam berhad. Jadi kita perlu susunkan yang itu.
itu. Jadi antara perkara ataupun kita kata bahagian yang kita nak tetapkan sasaran tu tadi, ada beberapa bahagian. Itu termasuklah marketing, sales, operation. Biasanya 3 yang utama, walaupun tuan dan puan solopreneur, 3 ni mesti ada. Sales, marketing, sales and operation. Jadi dalam operation itu nanti tuan dan puan akan ada bahagian lain tambahan, iaitu finance, bahagian finance and account. Jadi bila kita punya structure business tu kecil, katalah kalau kita solo, kita punya key result area tu mungkin hanya sedikit saja. Tetapi kalau kita kata kita dah mensasarkan jualan 1.3 million ke contoh, kita punya key result area tu dia akan lagi banyak lah, lagi banyak. Dia mungkin akan tambah lagi bahagian administration, bahagian legal, bahagian HR. Jadi susunan untuk pencapaian yang kita nak capai, yang kita nak sasarkan tu tadi, dia berbeza dari satu jenis bisnes dengan bisnes yang lain. Jadi tuan dan puan, kita tak ada satu jawapan yang tepat untuk semua jenis bisnes, tak ada. Tetapi kita boleh sebutlah, kita kata ada satu cara kerja ataupun kita kata framework yang sesuai, yang sesuai untuk digunakan oleh semua. Tetapi ada banyak customization ataupun perincian tambahan yang berbeza dari satu bisnes kepada yang lain. Jadi katalah kalau macam kita nak tetapkan dulu sasaran pencapaian kita tu bermula dengan yang mana. Katalah kalau kita masih lagi ada situasi, kita masih ada lagi senario tidak cukup kita tak cukup sale, kita tak cukup revenue. Jadi kita punya lebih tu, ada perkara-perkara yang lebih kita nak katalah contoh tempoh quarter 1 tahun 2021 ni, kita lebihkan di bahagian key result area yang kita nak monitor pencapaian kita tu, kita nak tekankan di bahagian marketing, sales and finance and account contoh. Jadi mungkin itu adalah 3 bahagian yang kita nak highlight dahulu, kemudian diikuti dengan bahagian-bahagian lain. Jadi susunan inilah yang kita kata kita perlu prioritize, perlu prioritize mengikut keadaan kita. Katalah kita dah tak ada masalah sales contoh, sales kita dah cukup, tetapi kita nak fokus kepada kita punya profitability. Maksudnya kita nak monitor kita punya kadar perkembangan growth of the profit, profit in our business tu tadi. Jadi kita akan tengok monitor dalam konteks kadar profitability tu tadi. Jadi itu akan melibatkan kepentingan di bahagian finance dan account. Mungkin kat situ ada orang kata KPI yang lebih berat dan lebih nak diberikan fokus dalam keadaan semasa. Jadi mungkin itu keadaannya tuan dan puan. Jadi apabila kita kata kita nak menetapkan sasaran pencapaian dalam perniagaan ini, dia tidak ada satu jawapan yang sama untuk semua orang. Jadi kalau tuan dan puan kata tuan dan puan nak berbincang dengan mentor atau berbincang dengan coach, mesti ada satu kefahaman, mesti ada satu perkara yang jelas yang kita tahu tentang bisnes kita dan apa yang kita nak capai. Jadi itu ramai yang kata nak buat analisis tu kan. Jadi sebaiknya saya sarankan tuan dan puan buat dulu analisis yang ringkas, bermula dengan SWOT tu tadi. Maksudnya yang itu ringkas, dan tuan dan puan boleh buat sendiri dahulu sebelum berjumpa dengan mentor ataupun berjumpa dengan coach. Jadi dengan memahami keadaan itu, tuan dan puan nanti boleh letakkan macam mana nak letakkan sasaran yang sesuai, supaya aktiviti perniagaan kita itu menyokong kepada mission, vision, menyokong kepada objektif, menyokong kepada sasaran yang kita nak capai untuk tahun 2021. Betul tuan dan puan, tahun ini kita masih lagi dalam keadaan sukar, kita masih lagi dalam keadaan PKP, betul. Walau bagaimanapun saya pernah kemukakan dalam salah satu posting yang saya muat naik, saya ada sebut bila kita nak fokus, kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kita kata saya macam mana nak fokus pun, saya tak tahu entah PKP nanti sambung. Jadi itu yang kita sarankan, supaya kita sediakan 3 fokus. 3 fokus tu mungkin bermula dengan yang best scenario. Kalau best scenario tu apa? Maksudnya PKP dah tak ada contoh. Kemudian ideal scenario. Ideal scenario ni middle, maksudnya yang kita tahu bahawa kita boleh capai dalam apa-apa keadaan pun, ideal. Kemudian satu lagi worst case scenario. Jadi kalau worst case scenario kita boleh letak kalau PKP ini masih lagi berlangsung sehingga 12 bulan. Jadi kita boleh buat 3 jenis forecast tu. Kita boleh letak. Jadi kalau kita sebut financial forecast tu, maksudnya setiap bulan tu forecast tu ada 3.
Kalau kita tak ada kemampuan untuk buat tu, tuan dan puan pilih sama ada nak sediakan satu fokus dalam keadaan worst case scenario ataupun dalam satu keadaan ideal. Ideal ni maksudnya kita tahu, kita yakin kita boleh buat, kita boleh capai, tak kira PKP atau tak PKP. Jadi kita boleh letak sebagai ideal. Tapi kalau best case scenario tu tadi, maksudnya keadaan yang paling baik. Maksudnya tak ada dalam PKP. Dan keadaan ekonomi dalam keadaan yang baik. Kita boleh buat 3 jenis fokus macam itu. Tetapi kalau tuan tanya saya sebenarnya kalau saya buat fokus tu, saya letak yang ideal. Maksudnya apakah kapasiti yang saya boleh buat, sama ada PKP ataupun tidak. Saya letakkan itu dulu. Jadi setiap bulan ni kita boleh review kita punya fokus itu, bagaimana comparison dia dengan actual. Kemudian dia di back, maksudnya dia disokong di sebaliknya, itu disokong dengan kita punya sasaran yang kita nak capai itu tadi. Katalah sasarannya kita nak capai dalam keadaan sukar ni, biasanya sebulan kita boleh buat 500,000 sale contoh. Tapi idealnya sebenarnya saya boleh capai dalam 200 contoh. Jadi kita boleh buat fokus macam tu. Macam mana kita tahu senario tu ideal atau tidak untuk kita? Itulah yang kita buat SWOT tu tadi. Kita dah tahu kita punya strength, kita dah tahu kat mana ada opportunity, kita tahu kat mana yang wujudnya threat tu tadi, dan kita tahu kat mana yang ada weaknesses yang kita perlu cover dengan kita punya strength dan opportunity tu tadi. Jadi maksudnya benda ni saling diperlukan apabila kita kata kita nak menetapkan sasaran pencapaian. Jadi baru-baru ni adalah yang bertanya kan, terutama yang baru nak mulakan bisnes ataupun yang buat solopreneur. Dia tak baru pun, kadang-kadang yang ini orang lama. Jadi sebenarnya apabila kita dah banyak kali buat bisnes ni dan kita dah orang kata dah lama dalam satu-satu bisnes ni, kita dah boleh tahu angka-angka ataupun flow ataupun framework yang kita boleh jadikan sebagai benchmark. Saya tidak membawa satu metod yang berbentuk proven, yang berbentuk apa, tidak kerana dalam keadaan sekarang, kalau pun metod tu proven 30 tahun lepas, kalau nak digunakan sekarang kadang-kadang memang dah tak sesuai, pun tak boleh juga walaupun dia dah proven 30 tahun lepas. Contohnya macam itu. Ataupun dah proven dalam senario normal. Sebab sekarang ni senarionya bukan lagi normal, sebab senarionya sekarang everybody hit by the pandemic. Semua terkesan. Jadi kalau kita ada orang kata proven system sekalipun, dia masih lagi memerlukan banyak adjustment ataupun orang kata banyak perkara yang kita perlu susunkan semula mengikut kesesuaian semasa. Jadi konteksnya adalah cara kerja, maksudnya framework tu tadi, cara kerja yang kita orang cakap yang strukturnya itu sama, tetapi macam mana kita jalankan itu ataupun kita buat modification tu ataupun kita tukar bahan-bahannya tu tadi adalah bergantung kepada setiap jenis bisnes yang ada. Jadi sama macam kalau kita kata kita nak tetapkan sasaran pencapaian kita pun tadi, kita kena modify dah mengikut keadaan bisnes kita. Walaupun kita kata tahun sebelum ni kita setiap tahun kita menjana sekitar 2 juta 3 juta sale, tapi sekarang kita dah tengok kemungkinan besar kita akan bisnes kita turun kepada 1.5 juta sahaja contoh. Ataupun kita kata sebelum ni susah nak buat sale, tapi sekarang setahun tahun lepas sahaja dah mencapai 2 juta contoh. Sebelum ni 500,000 saja, tetapi tahun lepas tu maksudnya 2020, dalam keadaan PKP kita hit sampai 2 juta. Sebelum tu dapat 1 juta pun susah contoh. Jadi perbezaan keadaan ini orang cakap apabila tuan dan puan tanya pendapat ataupun berbincang dengan coach dan mentor, dia tak boleh berbentuk general. Dia tak boleh berbentuk orang kata ramai-ramai. Dia perlukan satu fokus supaya dia customize dan melihat keadaan dan situasi syarikat yang berbeza-beza. Jadi sekarang ni dah tiba masanya tuan dan puan, selain daripada hadir dalam seminar, webinar, online conference, online class tu tadi, teruskan, tetapi pada masa yang sama dapatkan juga satu input yang khusus customize untuk bisnes kita, supaya kita dapat tetapkan sasaran pencapaian kita tu secara spesifik untuk perniagaan kita. Kadang-kadang kita rasa macam kita tahu, kadang-kadang kita rasa kita nampak dah, kita tahu apa nak buat, tetapi ada perkara-perkara yang jadi blind spot ataupun ada perkara-perkara yang kita tak nampak di sebaliknya kerana kita terlalu fokus. Kita memang kena fokus untuk satu benda kan. Jadi ada perkara-perkara di keliling tu mungkin kita tak nampak.
Mungkin kita tak nampak. Saya bagi contoh ya tuan dan puan. Ada satu bisnes ni, satu syarikat memang fokus kepada brand marketing. Dia fokus kepada brand marketing. Jadi dia buat satu cara di mana jenama dia tu, dia nak paparkan kalau boleh, dia kata secara online dan offline semua nampak brand dia. Semua orang nampak brand dia. Jadi dia dah susunlah strategi dia. Lepas tu dia ada taktik-taktik dia dengan melantik ejen, melantik mengukuhkan sistem ejen. Dia dah susun. Dan pada masa yang sama, untuk meningkatkan lagi brand awareness tu, apa dia buat, dia juga mengambil inisiatif untuk memasang ataupun orang cakap menampal iklan di tempat-tempat yang penting. Contoh, dalam masa sekarang billboard tak sesuai kerana dia kata orang tak travel sangat. Jadi dia memilih untuk meletakkan brand ataupun jenama dia tu pada kenderaan semua ejen-ejen ataupun stokis-stokis yang banyak bergerak. Sebab mereka buat delivery product ni tadi, jadi banyak bergerak. Jadi dia fokus tu dan dia buat. Tetapi ada satu blind spot yang dia tak perasan bahawa ada satu peraturan ataupun ada satu peraturan dan akta yang perlu kita patuhi apabila kita membuat pemasaran marketing dengan menampal iklan pada badan kenderaan. Jadi mungkin tak perasan sebab business owner dah fokus nak buat macam tu. Jadi bila kita highlight itu, perlu ada highlight itu dan terus mereka boleh susunkan semula macam mana cara yang baik. Jadi contoh kalau macam kita kata kita tampal iklan di badan Grab, contoh di kereta-kereta Grab tu, itu ada peraturan-peraturannya yang mereka perlu patuhi. Kena ada pendaftarannya dengan JPJ, kena ada pengesahan kebenaran untuk menampalkan iklan dan seumpama dengannya. Jadi sama saja, katalah kalau kita buat banner sekalipun, kalau kita kata kita pasang signboard di kedai kita sekalipun, kita masih perlu juga mendapatkan lesen kan, betul kan? Jadi ini adalah perkara-perkara kadang-kadang bab-bab pematuhan dan peraturan ini jadi blind spot. Ini kalau kita kata kita tak ikut, kalau kita kena denda ke kena saman, dah jadi satu kerugian, betul kan? Jadi satu kerugian kerana kita nak kena bayar denda, nak kena bayar saman. Jadi bila kita dah setkan sasaran dan pencapaian yang kita nak dalam perniagaan kita tu, kita punya strategi, kita punya taktik, apa yang kita nak buat tu sebenarnya perlu ada yang review. Jadi itulah tuan dan puan keperluan tuan dan puan bercakap dengan mentor ataupun tuan dan puan bercakap dengan coach supaya perkara ni dapat kita brainstorm dengan lebih dalam khusus untuk bisnes kita. Dia tak boleh buat ramai-ramai dah. Dia tak boleh buat ramai-ramai kerana dia perlu mengkhusus. Banyak bisnes sekarang pun kita banyak ada yang berubah, ada yang nak ubah bahagian customer, ada kena ubah bahagian value that we deliver, ada yang ubah bahagian operation daripada online kepada offline. Jadi ada banyak tu. Ada yang mengubah bahagian pengurusan sumber manusianya, ada yang ditukar, ada yang di outsource, ada yang ditukar kepada part time, ada yang ditukar kepada kontrak. Jadi itu yang bila ada perubahan-perubahan ni, apa yang kita sasarkan untuk kita capai dalam perniagaan itu perlu tally. Yang kita sasarkan tu dengan apa yang berlaku yang kita susun. Kalau kita memang ada isu, contoh kita terpaksa buang staff dan kita terpaksa tukar staff kepada contract staff contoh, jadi ada kesan kepada apa yang kita sasarkan tu tadi. Adakah kita perlu susun semula ke apa? Itu yang saya maksudkan, tuan dan puan perlu bincang secara spesifik, customized discussion for your business. Jadi yang seminar ramai-ramai ke webinar tu, kelas workshop ke bengkel, tak apa, no problem, go ahead. Kita join juga. Tetapi pada masa yang sama kena pastikan tuan dan puan ada sekurang-kurangnya mentor ataupun coach. Kalau dalam syarikat tuan dan puan ada board of directors. Kalau tuan dan puan ada PLT ke syarikat PLT atau Sdn Bhd, tuan dan puan gunakan board of directors itu untuk kita brainstorm perkara-perkara yang berbentuk polisi dan berbentuk dasar kepada perniagaan yang kita jalankan tu tadi. Boleh tuan dan puan. Jadi ini semua terpakai. Kalau macam kita kata kita buat solopreneur, solo practice, kita guna itu tapi dalam konteks yang berbeza. Kalau kita kata kita nak cari mentor, coach tadi tu, cari supaya kita boleh discuss, kita boleh refine, kita boleh review kita punya apa orang cakap performance of the objectives that we want to achieve for the whole year. Kita boleh pantau yang itu dari masa ke semasa. Kalau secara bersyarikat pun sama, tetapi tuan dan puan ada kelebihan di mana tuan dan puan ada board of directors yang tuan dan puan boleh rujuk dan minta mereka brainstorm ataupun duduk bersama-sama untuk refine
beberapa perkara yang melibatkan polisi dan dasar syarikat untuk menjalankan perniagaan dengan lebih baik. Jadi itu tuan dan puan, kita tentukanlah bagaimana cara kita nak menjalankan. Jadi yang paling penting tuan dan puan, sebagai usahawan terutamanya, tuan dan puan, kita mesti ada kekuatan, kita mesti ada that support system. Kalau kita tak ada, kita kena create, jadi tuan dan puan, saya jemput tuan dan puan terus melayari website www.lifetracklearning.com ataupun www.noraminaomar.com. kerana dua-dua ni saya dah connect dia, jadi tuan dan puan boleh masuk untuk dapatkan maklumat-maklumat lanjut, kerana ada yang bertanya servis apa yang saya tawarkan, jadi di situ ada maklumatnya. Jadi saya nak galakkan tuan dan puan masuk ke blog, ke website, supaya ada masa diberikan untuk membaca. Ada masa diperuntukkan untuk membaca. Baik, jadi dengan itu tuan dan puan, insya-Allah kita dah melalui 1 bulan dalam tahun 2021. Januari dah tamat, ini adalah bulan Februari, kita dah masuk minggu kedua. InsyaAllah kita yakin kita sama-sama dapat melalui keadaan ini. Jadi tak kira tuan dan puan, sama ada tuan dan puan menjalankan perniagaan secara solo, masih lagi orang kata solo practice tu, atau masih lagi menjalankan bisnes secara bersendirian, ataupun tuan dan puan ada partner dah bersyarikat dan menjalankannya bersama rakan-rakan ataupun staff tuan dan puan, maka teruskan rancangan itu, ubah mana yang perlu, review, pastikan kita letak sasaran kita itu adalah sasaran yang orang kata smart lah tadi kan, yang spesifik, yang measurable, yang itu tuan dan puan lebih arif lah. Jadi kita sasarkan itu supaya dia satu perkara yang realistik dan kita sama-sama mampu untuk menjadikannya satu perkara yang kita boleh capai. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama dalam ni. Jadi tuan dan puan mungkin akan menonton video ini juga di channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.